Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita sambung membaca isi kitab Kekeliruan Umat, inilah jawapannya, susunan Al-Fadil Ustaz Mahdi bin Haji Jul Hafizahullah Ta'ala. Kuliah kita biasanya pada setiap Jumaat pertama, tapi mungkin ini adalah Isnin yang lebih, Isnin yang kelima. Jadi ada kekosongan, saya diminta mengisi kekosongan kuliah Maghrib ini. Dan saya ada bertanya lah, adakah tajuk bebas ataupun pihak masjid nak supaya disambung saja pembacaan kitab. Jadi jawapannya minta disambung. Jadi kita sambung pembacaan kitab kita. Sebelum daripada itu, sekali lagi sebagaimana biasa kita ingatkan kepada diri kita masing-masing untuk menjaga adab-adab di dalam majlis ilmu. Secara ringkas, 3 adab yang praktikal, iaitu yang pertama, sekiranya kita tidak ada apa-apa keuzuran, maka kita pilih untuk duduk dengan cara duduk yang sesuai dengan majlis ilmu. Salah satu daripada 3 pilihan, duduk sebagaimana kita duduk di antara 2 sujud, ataupun tahiyat awal, atau kita duduk sebagaimana kita duduk di dalam tahiyat akhir, ataupun kita duduk bersila. Dan kedua, iaitu kita menumpukan sepenuh perhatian kepada majlis ilmu yang sedang berjalan, dengan tidak kita bersembang-sembang sesama sendiri, atau lebih-lebih lagi kalau sampai berjenaka, berlawak jenaka, ataupun tidak juga menggunakan telefon dan sebagainya yang tidak ada kaitan dengan majlis ilmu. Yang ketiga, kita muliakan apa-apa yang ada kaitan dengan majlis ilmu, terutamanya apabila kita menggunakan kitab, maka kitab yang kita gunakan itu jangan kita letakkan di atas lantai atau di hujung kaki dan seumpamanya. Sebaliknya kita muliakan, dengan kita riba atau kita letak di atas rehan. Satu adab yang batin, iaitu sentiasa kita di dalam menghadiri majlis ilmu mengikhlaskan niat kita semata-mata untuk mendapatkan restu dan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut catatan saya, kalau tidak silap sampai kita kepada muka surat 9, betul iaitu dalil adanya bid'ah hasanah. Sebab kalau ikut perbincangan kita di dalam kuliah-kuliah yang lalu, kita dapati para ulama membahagikan bid'ah secara umum kepada 2 bahagian, iaitu bid'ah yang selari dengan tuntutan syariat dinamakan bid'ah hasanah ataupun bid'ah mahmudah. Bid'ah hasanah maksudnya bid'ah yang baik, bid'ah mahmudah maksudnya bid'ah yang terpuji. Jadi dari segi erti katanya sama, iaitu sesuatu perkara baharu yang tidak melanggar syariat. Oleh itu adalah satu perkara yang baik. Dan yang kedua adalah bid'ah sayyi'ah ataupun bid'ah dalalah ataupun bid'ah mazmumah, bid'ah yang buruk, bid'ah yang sesat ataupun bid'ah yang mazmumah, terkeji. Dan lawan daripada bid'ah hasanah, ia merupakan satu perkara baru yang melanggar syariat, yang melanggar kaedah-kaedah di dalam agama ataupun hukum hakam di dalam agama, maka ia terkeji, dilarang. Secara lebih terperinci, kita dapati ada ulama seumpama Al-Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam rahimahullah ta'ala membahagikan bid'ah mengikut 5 hukum taklifi. Maka ada di sana bid'ah yang wajib, sebagaimana ada hukum wajib.
ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang harus, ada bid'ah yang makruh, dan ada bid'ah yang haram. Jadi persoalan seterusnya, ya, lebih-lebih lagi di zaman kita yang mana masyarakat sudah mula sering bertanya dalil. Ya, kalau dahulu mungkin masyarakat cuma bertanya hukum. Ya, ustaz, maulana, syekh, apa hukum begini-begini, apabila dia jawapan, alhamdulillah, terima kasih. Tapi di zaman sekarang, di zaman internet, di zaman teknologi maklumat, kadang-kala semata-mata memberitahu hukum dan kedudukan tidak memadai bagi sesetengah orang. Dia nak tahu dalil. Jadi di sini kita perbincangkan apakah dalil adanya bid'ah hasanah. Jawapannya antara lain ada ayat Al-Quran dan beberapa hadis yang menyebut mengenainya. Antaranya di dalam ayat Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Hadid, warahbaniyatan. Tuan-tuan yang bawa kitab buka di muka 10 ya. Warahbaniyatan asalnya, disambung dibaca warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Rahbaniyah, dan perbuatan mereka beribadat secara rahbaniyah, ya, maksudnya fokus betul-betul kepada ibadah. Sedangkan kehidupan kita ni terbahagi kepada ibadah yang khassah, ibadah seumpama kita bersembahyang, berzikir, berpuasa dan sebagainya. Dan ada juga ibadah yang ammah, ya, kita bekerja boleh dianggap ibadah, kita bernikah kahwin boleh dianggap ibadah, ya, kita berekonomi dan sebagainya, berpolitik boleh juga dianggap ibadah. Itu ibadah dengan makna yang umum, ya, asalnya itu perkara yang adat, perkara kebiasaan. Orang yang bukan Islam pun mereka ada bekerja, orang yang tidak beriman pun mereka ada bernikah kahwin, orang yang kafir pun mereka berpolitik dan sebagainya. Tetapi sebagai orang Muslim yang mukmin, apabila kita ikhlaskan niat kita melakukan aktiviti yang adat tadi, yang biasa tadi, untuk menuntut keredaan Allah SWT, dan dalam masa yang sama kita lakukan dengan cara yang betul mengikut syariat, maka itu diberi pahala, dianggap ibadah secara umum. Jadi rahbaniyah ini dia memang fokus kepada ibadah secara khusus, ya, dia duduk di tempat ibadah, dia beribadah, berzikir kepada Allah SWT dan sebagainya, maka dinamakan rahbaniyah. Ibtada'uha, mereka sahaja mereka-rekakannya. Ma katabna alaihim, kami tidak pun mewajibkan atas mereka. Ya. Dalam agama kita pun ada, ya, kita sebut di dalam kuliah yang lalu, sebahagian daripada umat Islam yang mengamalkan zikir dan wirid tarikat. Jadi ini pada hukum asalnya tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak jumpa dalil yang mengatakan bertarikat itu wajib. Tetapi di sana ada banyak sekali dalil-dalil yang mewajibkan kita menyucikan hati kita daripada dosa-dosa yang batin. Antara lain hadis Nabi SAW memberitahu kepada kita, innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya penyakit hasad, dengki, memakan kebaikan-kebaikan seseorang itu seumpama api membakar kayu api. Jadi sebagaimana cepat api membakar kayu api, begitu juga cepat perasaan hasad, dengki itu membakar kebaikan kita. Kerana hasad pada hakikatnya merupakan tanda seseorang itu tidak redha dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia jadi pembangkang kepada Allah. Allah tetapkan orang ini kaya, dia bangkang, dia tidak setuju. Allah tetapkan orang ini alim, dia nak orang itu supaya jadi jahil. Allah tetapkan orang itu bahagia dengan keluarga, dia nak supaya orang itu bercerai-berai, ya, keluarga dia jadi berantakan dan sebagainya. Dan ada yang dalil-dalil yang berceritakan tentang riya, ya, dalam Al-Quran misalnya dalam surah ayat lazim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yuraun. Orang-orang yang riak, dia sembahyang. Pertama, orang yang sembahyang tapi dia lalai daripada menunaikan sembahyang, dia tangguh kerana kerja-kerja dunia, akhirnya tertinggal sembahyang, ataupun sembahyang dilakukan dalam keadaan separuh di waktu, dari dalam waktu dan separuh di luar waktu.
Ataupun dia menunaikan sembahyang sebagaimana orang lain menunaikan sembahyang, tapi yuraun, dia riak. Niat dia tu menunjukkan amal ibadah dia kepada manusia. Jadi ini kan dosa batin. Mana kita tahu orang tu riak tak riak? Lebih kurang sama saja pada pandangan zahir mata kita, sama saja orang tu sembahyang ikhlas kerana Allah, macam itulah cara dia baca Fatihah, macam itulah cara dia rukuk, sujud dan sebagainya. Jadi penyakit-penyakit batin ini diwajibkan untuk kita membersihkan daripada hati. Itu satu kewajipan. Bertarikat belum lagi, tidak jumpa dalil lagi. Bertarikat itu satu kewajipan. Tinggal lagi apabila kita kaji, sekiranya seseorang itu tidak boleh mensucikan hati dia daripada dosa-dosa yang batin, daripada sifat-sifat yang mazmumah, kecuali dengan cara dia bertarikat, barulah tarikat itu jadi wajib untuk dia. Tapi kalau ada orang yang boleh membersihkan hati dia dengan jalan yang lain selain daripada bertarikat, mungkin ada satu orang jadi bersih hati dia dengan banyak membaca Al-Quran, ada orang jadi bersih hati dia dengan rajin berpuasa, ada orang jadi bersih bening hati dia dengan menghampirkan diri dengan para ulama dan solehin. Jadi pada ketika itu untuk orang-orang ini tidak sampai ke peringkat wajib. Kenapa untuk orang tadi wajib, untuk orang ini tidak wajib? Untuk orang yang tidak boleh bersih hati dia kecuali dia mengamalkan zikir-zikir, tarikat dan sebagainya, itu atas kaedah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa satu perbuatan yang tidak sempurna sesuatu kewajipan kecuali dengannya, maka perbuatan itu menjadi wajib. Jadi yang wajib di sini bukan bertarikatnya, yang berwajib itu membersihkan hati daripada sifat mazmumah, daripada riak, hasad, takabur. Habis takabur tak masuk syurga, macam mana tak wajib kita bersihkan hati daripada takabur? Malah kalau kita nak ambil pengajaran, iblis yang telah berada di syurga pun aba wastakbara, dia enggan apabila diperintahkan sujud hormat kepada Nabi Allah Adam, wastakbara dan takabur, maka dia diperintahkan keluar daripada syurga. Apatah kita yang belum masuk ke syurga ini, kalau ada takabur di dalam hati kita, kita bimbang tidak akan dapat masuk ke dalam syurga. Jadi kalau satu orang tu penyakit takabur dia, penyakit riak dia, penyakit hasad dia, hanya boleh dibuang melalui jalan tarikat untuk dia menjadi wajib atas kaedah tadi. Jadi kita kena faham, jangan kita pukul rata, kalau tak jadi keliru. Macam mana kita nak mewajibkan sesuatu yang tidak ada dalil mewajibkan ya, jadi atas jalan tadi boleh jadi wajib untuk orang yang belum. Untuk orang yang telah mengambil bai'ah tarikat, dia beramal dengan amalan tarikat itu, berzikir sekian banyak sehari misalnya, sekian ratus sehari, sekian ribu sehari, menjadi wajib atas dasar apa? Sedangkan benda itu asalnya tidak wajib. Di situ saya telah bagi contoh pada kali yang lalu, kita tidak ada kewajipan misalnya untuk berada di hadapan 7-Eleven di Greenwood pada pukul 6 petang. Tidak ada kewajipan sedemikian ke atas kita. Tetapi kalau kita ada berjanji dengan kawan bahawa kita akan menunggu kawan kita di hadapan 7-Eleven Greenwood pada pukul 6 petang, ketika itu menjadi wajib atas dasar janji. Jadi menunaikan janji itu satu kewajipan dari segi agama, dianatan. Qadaan boleh masuk mahkamah tak? Boleh tak kawan kita saman kita kerana dah janji nak jumpa dia di depan 7-Eleven pukul 6 petang tapi tak datang? Yang itu ulama secara umum mengatakan qadaan tidak mengikat. Janji secara nak bawa mahkamah tidak, ada khilaf dan sebagainya. Yang penting janji dari segi agama, ijma' ulama mengatakan wajib. Tetapi kalau janji itu untuk melakukan maksiat, tidak wajib ditunaikan ya, ada orang berjanji dengan girlfriend dia, waliyazubillah, untuk membuat maksiat bersama girlfriend dia. Tiba-tiba sebelum buat maksiat datang singgah ada tazkirah zuhur, timbul rasa gerun, tapi dia fikir kan tak tunai janji. Janganlah fikir macam tu. Itu janji nak buat maksiat tidak wajib ditunaikan. Tapi wajib menunaikan janji untuk melakukan perkara yang harus, boleh. Apatah lagi kalau yang dijanjikan tu perkara yang makruf, yang sunat, berzikir, itu memang dituntut, dipuji. Wazakirinallaha katsira wazakirat, orang-orang lelaki yang banyak zikrullah, dan begitu juga wanita-wanita yang banyak zikrullah, itu dipuji.
wazkurullaha zikran katsira. Hendaklah kamu zikir akan Allah Ta'ala itu dengan zikir yang banyak. Ikutlah zikir lisan atau zikir hati, kedua-duanya terangkum di dalam zikir. Tiba-tiba dia dah bai'ah dengan syekh dia, berjanjilah. Bai'ah ni maksudnya berjanji dengan tok syekh dia. Tok syekh dia dah ijazah, kamu ni berzikir la ilaha illallah misalnya 100 kali sehari atau 300 kali sehari. Jadi ketika itu zikir itu untuk dia menjadi wajib atas sebab janji, bukan wajib yang asal, bukan. Jangan disalah faham ya. Ada orang menentang tarikat, kata dia itu mewajibkan perkara yang Allah Ta'ala tidak wajib. Dalil, pernah seorang sahabat Nabi SAW apabila terjatuh cemeti, kan cemeti ni untuk bagi kuda tunggangan dan sebagainya berjalan. Kalau dia tak mau berjalan, terjatuh, dia tidak suruh pun budak hamba dia untuk mengutip. Sedangkan sebagai tuan, boleh saja dia kata, kutip, tolong ambil tu, cemeti saya jatuh. Kenapa dia turun sendiri mengutip cemeti dia? Kerana dia pernah berbai'ah dengan Rasulullah SAW untuk tidak meminta bantuan kecuali kepada Allah, tidak meminta bantuan kepada makhluk. Sedangkan meminta bantuan kepada makhluk, hukum asalnya boleh. Boleh kita meminta bantuan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong kamu dalam perkara kebaikan dan takwa. Jadi kita boleh tolong menolong. Orang tu tolong kita, kita tolong dia, atau dia tolong kita, kita tak tolong dia pun tak ada masalah. Menolong ini boleh kita minta daripada manusia. Tetapi kenapa orang itu tidak melakukan yang demikian? Sebab untuk dia sudah berjanji dengan Rasulullah SAW. Jadi dia tak tergamak nak suruh orang itu bantu dia ambil cemeti yang jatuh. Sebab itu masih lagi termasuk di dalam meminta tolong kepada makhluk. Sedangkan untuk dia telah berjanji dengan Rasulullah SAW, dia tidak akan minta kepada sesiapa makhluk pun. Jadi rahbaniyah ini untuk orang-orang Nasara, orang-orang Ahlul Kitab, ada sebahagian daripada mereka konsentrik buat ibadah semata-mata, sedangkan pada asalnya tidak diwajibkan. Apa tujuan mereka buat yang demikian? Ibtigha'a ridwanillah, mereka mencari keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahagian mereka reka satu cara yang mana mereka memfokuskan diri kepada ibadah itu tidak dikritik, tidak ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ditegur, fama ra'auha haqqa riayatiha. Sebab itu ulama mengatakan amalan-amalan yang sunat yang kita telah lazimkan diri kita melakukannya, maka kalau kita tertinggal, elok diqada. Kenapa? Sebab buruk bagi seseorang yang telah melazimi kebaikan, tiba-tiba dia tinggalkan walaupun asalnya tidak wajib. Kita biasa contohnya melakukan solat sunat fajar, tapi entah macam mana hari itu kelang kabut, terlambat, sempatnya semayang fardu je. Lepas selesai semayang fardu lebih kurang habis waktu. Jadi masih sunat kita qada, sebab kita dah biasa lakukan kebaikan tersebut. Atau solat sunat duha yang kita biasa lakukan. Jadi lihat keterangan ayat. Ayat ini bukannya mencela Bani Israel kerana mengada-adakan hidup kependetaan. Istilahnya kependetaan lah bagi mereka tu. Orang lain keluar bekerja dan sebagainya, tak, dia fokus kepada ibadah semata-mata. Dengan tujuan untuk mendapat keredaan Allah, itu tidak dicela. Malah Bani Israel ini dicela kerana tidak menunaikan dengan sebenar-benarnya cara kependetaan yang mereka ada-adakan itu. Jadi mereka dah buat satu cara hidup yang fokus kepada ibadah, tetapi mereka tidak meraihkan hak-haknya. Mereka cuai di dalam melakukan ibadah, maka oleh sebab itu mereka dicela. Ini dalil daripada ayat Al-Quran. Ibtada'uha tu maksudnya mereka benda baru. Dalil yang kedua daripada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abdurrahman ibn Abdul Qari radhiyallahu ta'ala anhu tentang solat tarawih, di mana beliau Abdurrahman keluar bersama Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pada suatu malam dalam bulan Ramadan ke masjid. Mereka berdua mendapati sekumpulan sahabat solat sendirian dan yang lain berjamaah. Ya, maksudnya kalau tuan-tuan boleh bayangkan, solat itu berkecamuk lah. Berkecamuk macam mana? Maksudnya kan kita kalau solat tarawih di masjid-masjid kita, satu imam, makmum semua ikut imam yang sama. Tak, pada masa itu ada sekumpulan orang ikut satu orang imam. Di hujung sana mungkin ada 3-4 orang ikut imam yang lain. Di belakang tiang sana ada seorang semayang seorang diri.
Jadi dalam keadaan yang macam itu. Jadi Sayyidina Umar mengatakan, jika beliau mengumpulkan mereka mengikut seorang qori, maksudnya seorang imam saja, yang lain semua ikut, maka ia lebih baik, lebih tersusun. Beliau kemudian menyuruh mereka mengikut Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, sebab Ubay bin Ka'ab ni bacaan dia elok. Kan kita kalau sembahyang tarawih, kalau kena imam tu bacaan dia elok, kita asyik, kita tak rasa penat sangat. Berbanding dengan imam bacaan dia tak apa-apa, kita dah lah tak berapa rajin nak sembahyang. 20 rakaat, bacaan imam pula mencabar kita, akhirnya 8 rakaat, 10 rakaat pun kita dah rasa macam nak balik. Tapi Ubay bin Ka'ab ini seorang sahabat Nabi yang bacaan dia sedap, maka dicadangkan oleh Sayyidina Umar, biarlah beliau menjadi imam, orang lain ikut di belakang. Pada malam yang lain, ketika ramai yang solat di belakang seorang imam, Sayyidina Umar berkata, nikmatil bid'atu hazihi, sebaik-baik bid'ah inilah dia. Jadi kalau semua bid'ah itu buruk, maka tidak akan disebut oleh Sayyidina Umar sebaik-baik bid'ah, sebab dah buruk, mana ada yang baik. Rupanya ada juga bid'ah yang baik, maka dikatakan sebaik-baik bid'ah itu adalah yang ini. Yang ini itu bukanlah solat tarawih itu sendiri. Solat tarawih itu bukannya bid'ah, sebab zaman Rasulullah SAW sendiri pun telah dilakukan oleh baginda, cuma tidak dikekali. Kenapa tidak dikekali? Bimbang diwajibkan kepada umat baginda, tiba-tiba mereka tidak mampu. Baik. Jadi yang dikatakan perkara baharu itu, iaitu disusun solat tarawih itu di belakang seorang imam secara khusus dan dilakukan secara sistematik 20 rakaat. Jadi di situ datangnya bid'ah. Dan dipuji oleh Sayyidina Umar. Apabila Sayyidina Umar memuji perbuatan yang baharu ini, maka jelas ada perbuatan baharu yang tidak dolalah. Kalau tidak, tidak layak dipuji. Lebih-lebih lagi, kita ada panduan untuk mengikut Sayyidina Umar. Ada orang terlampau berani pula kata dia, alah ini cuma pendapat Sayyidina Umar. Malah ada seorang sahabat daripada Negeri Sembilan, beliau bercerita, beliau balik daripada umrah. Yang menyedihkan beliau ketika beliau mendengar kuliah, kan di sana kadang-kadang selepas sembahyang tu ada masyayikh-masyayikh, doktor-doktor bagi kuliah. Jadi dia berkuliah di Masjid Nabawi. Dia mengkomen kepada kata Sayyidina Umar, dia kata, ya laita hazar rajul lam yakul hazal kalam, dia kata, alangkah eloknya kalau lelaki ini itu Sayyidina Umar lah radhiyallahu ta'ala yang bermakam di situ. Itu pun dah su'ul adab dengan sahabat. Takkan sahabat kita panggil hazar rajul saja. Macam bahasa Melayu ni, mamat ni lah, alangkah elok kalau mamat ni tak cakap macam tu. Janganlah, mamat ni tu kan sahabat Nabi, kan khulafa ar-rasyidin. Dia kata alangkah eloknya kalau lelaki ni tak pernah cakap perkataan ni. Bagi dia percakapan Sayyidina Umar ni menyusahkan dia. Menyusahkan dia lah, sebab dia nak pukul rata. Dia nak kata bid'ah semua sesat. Tiba-tiba Sayyidina Umar kata ada bid'ah yang elok. Kenapa kita kena ikut Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Banyak sebab, antara lain mengikut panduan daripada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. Wajib ke atas kamu mengikut sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin selepas daripada aku. Sayyidina Umar salah seorang daripada khulafa'ir rasyidin. Itu secara umum. Secara lebih khusus, Nabi SAW memberi panduan lagi, iqtadu bil lazaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Berpanduanlah kamu dengan dua orang selepas daripada aku, iaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi secara umum Sayyidina Umar termasuk dalam khulafa ar-rasyidin. Secara khusus nama beliau disebut sebagai orang yang perlu kita ikuti selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih ada orang membangkang. Kata dia, yang disebut oleh Sayyidina Umar dalam kes ni adalah bid'ah dari segi bahasa saja, bukan bid'ah dari segi syarak. Kalau dari segi syarak, dia tetap bid'ah itu adalah dalalah. Dari segi bahasa, ia memang ada bid'ah yang tidak dalalah. Jadi kita katakan tidak kisahlah dari segi istilah, sama ada dari segi bahasa atau dari segi syariat, terpulang kepada kita nak mengistilahkan. Dari segi bahasa tidak ada pilihan, setiap perkara yang baharu itu namanya bid'ah. Jadi bukan setiap perkara baharu itu bid'ah yang dalalah dari segi bahasa. Dari segi syariat terpulang, kalau kita nak katakan kalau yang tidak dalalah tu kita tak nak menamakan dia bid'ah daripada awal,
Macam yang dibuat oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Kata dia kalau benda tu okey, ada dalil, tak payah namakan bid'ah lah. Ataupun kita nak ambil approach sebagaimana Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam, asal benda baharu yang tidak dibuat pada zaman Nabi SAW, kita namakan bid'ah. Lepas tu kita kelas-kelaskan pula kemudian bid'ah yang wajib, bid'ah yang sunat dan sebagainya. Jadi terpulang. Yang penting ada di sana perkara baharu dalam bab ibadah yang tidak tercela. Kenapa? Sebab tidak melanggar syariat. Benda tu memang dituntut sembahyang sunat, cuma ditangzim dengan lebih elok, dilakukan pada rakaat tertentu, itu tidak dilarang. Baik. Ada lagi bangkangan. Kata dia, itu sebab sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi tak apa, tidak ada bid'ah. Yang kita buat tak boleh, itu bid'ah yang dalalah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, sahabat Nabi tak apa, sebab kita disuruh ikut sahabat Nabi. Jadi mengikut sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bermakna kita mengikut pendirian mereka. Pendirian mereka bukan semua perkara baharu mereka larang, bukan semua perkara baharu mereka tentang. Jadi kalau kita nak ikut sahabat Nabi, kena sikap kita sama. Kalau perkara baharu tu jangan kita semua tentang. Kita ukur dengan ukuran syariat. Kalau selari dengan ukuran syariat, kita terima. Kalau tidak selari dengan ukuran syariat, kita tolak. Kalau dalam menentukan selari atau tidak selari, ulama berbeza pendapat, kita berlapang dada. Macam masalah kunut subuh. Kunut subuh adakah dituntut? Ulama berbeza pandangan. Ada yang kata dituntut. Mereka ada dalil. Dalilnya hadis Nabi SAW. Seorang sahabat meriwayatkan bahawa ada pun kunut subuh, wa amma fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Sahabat cerita Nabi SAW pernah berkunut sebulan, kemudian Nabi tinggal. Adapun dalam kunut subuh, kata sahabat tersebut, Nabi tidak putus-putus berkunut sehinggalah Nabi berpisah daripada dunia. Kenapa yang lain kata tak sunat? Ada pula hadis lain. Jadi kita kena lihat bahawa merujuk kepada hadis dan Al-Quran tidak menafikan kemungkinan berbeza pandangan. Sebab kalau merujuk pada Quran, insya-Allah Al-Quran tu semua ulama tahu, tapi mereka berbeza dalam memahami. Kita dah bagi beberapa contoh dulu. Hadis lebih besar lagi perbezaan, sebab kadang-kadang satu hadis tidak sampai kepada seorang ulama, sampai kepada ulama yang lain. Yang tak sampai, dia tidak pegang. Ataupun hadis tu sampai kepada kedua-dua ulama, tetapi melalui jalur ini ulama itu menganggap hadis itu dhaif, tidak boleh dijadikan sandaran hukum. Kepada ulama yang lain, bagi dia sahih, tidak ada masalah. Jadi dia jadikan sebagai sandaran, berbeza pandangan lagi. Kalaupun sahih di sisi kedua-dua ulama, di dalam memahami hadis pula ulama boleh berbeza pandangan. Jadi di situ ada ruang untuk berbeza pandangan sekiranya ulama berkhilaf. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung sedikit lagi selepas daripada azan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, sebelum kita buka, kalau adanya soalan, mungkin kita simpulkan satu kesimpulan daripada dalil riwayat kata-kata dia daripada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu tadi, nikmatil bid'atu hazihi, ya. Masih ada orang yang membangkang, dia mengatakan yang ini tidak boleh dijadi dalil adanya bid'ah hasanah kerana ini adalah perbuatan sahabat. Jadi oleh kerana perbuatan sahabat, kata mereka, itu bukan bid'ah, itu sunnah. Kenapa perbuatan sahabat itu sunnah? Kerana kita disuruh mengikut sahabat Nabi. Secara khusus yang saya sebutkan tadi, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin min ba'di. Hendaklah kamu mengikut sunnah aku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutlah kamu dua orang selepas daripada aku, Abu Bakar dan Umar. Jadi kata mereka, oleh kerana ada perintah daripada Rasulullah SAW supaya mengikut sahabat-sahabat ini, maka tidak timbul isu bid'ah. Mengikut sahabat maksudnya mengikut sunnah. Baik, jadi kita setuju, memang kita disuruh mengikut sahabat-sahabat Nabi. Suruhan itu datang daripada Rasulullah SAW sendiri. Lebih-lebih lagi mengikut khulafa'ir rasyidin, maka mengikut khulafa'ir rasyidin hakikatnya mengikut Nabi. Tapi mengikut khulafa'ir rasyidin di sini bermaksud kita mengikut cara mereka, iaitu khulafa'ir rasyidin tidak menolak sesuatu perkara yang baharu, baik di dalam urusan dunia maupun di dalam urusan ibadah, selagi mana perkara baharu tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Dan malah nanti kita akan lihat bahawa Rasulullah SAW sendiri mengambil approach yang sama. Rasulullah SAW sendiri ada mengiktiraf perkara baharu yang berlaku, yang bagi dia tidak perintahkan, bagi dia tidak buat, berlaku perkara baharu bagi dia iktiraf. Dan kadang-kadang ada berlaku perkara baharu yang bagi dia tidak suruh sahabat buat, dan bagi dia pun tidak menunjukkan contoh, tiba-tiba sahabat buat, bagi dia larang. Jadi rupanya larangan atau pengiktirafan tidak bergantung kepada perkara itu baharu ataupun tidak, bergantung kepada sama ada perkara itu selari dengan syariat ataupun tidak. Baik, jadi kita lihat dalil yang seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, man ibtada'a dalalatan la yardaha Allahu wa la rasuluhu kana alaihi mislu asami man amila biha la yanqusu dzalika min auzarihim syai'a. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu kesesatan, dalalah, yang mana tidak diredai oleh Allah dan Rasul, maka baginya, orang yang mereka tadi, dia yang innovate, dia yang menjadi perintis, maka baginya dosa orang yang beramal dengan perkara tersebut, kesesatan tersebut. Bukan dia tanggung dosa dia seorang, tapi dia sebagai orang yang awal ada first mover disadvantage. Kalau orang berniaga, first mover advantage. Orang buat maksiat, first mover disadvantage. Dan dah tanggung dosa sendiri, tanggung lagi dosa orang yang tiru perbuatan dia. La yanqusu dzalika min auzarihim syai'a, tidak berkurangan sedikit pun daripada dosa mereka itu. Jadi kita kalau nak buat dosa, jangan jadi contoh pada orang lain. Sekurang-kurangnya kalau dosa kita seorang diri, bila kita nak bertaubat, selesai kita dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dosa kita tu menjadi contoh kepada orang lain, maka kita menanggung dosa orang yang meniru dosa-dosa kita. Poin dia di sini, dalam hadis ini perkataan bid'ah secara jelas ditakyidkan, maksudnya diikatkan dengan sifatnya yang dalalah, qaid, dia ada ikat, yang tidak diredai oleh Allah dan Rasulnya, bukan bid'ah semata-mata. Jadi kita boleh faham, jika tidak ada qaid tadi, maka bid'ah itu tidak lagi sifatnya, jika bid'ah itu sifatnya tidak sesat, maka sebaliknya. Biar kita faham, kalau saya kata, Tuan Haji, saya dahaga, tolong berikan saya secawan air. Jadi perkataan secawan air itu dia tidak ada apa-apa qaid. Kalau Tuan Haji bawa air masak pun alhamdulillah, Tuan Haji bawa air kopi pun masih lagi air, bawa air oren pun masih lagi air, sebab itu mutlak. Tapi kalau saya kata, Tuan Haji saya dahaga, tolong bawa air teh secawan, ataupun iklan apa tu, iklan kopi redik, bak mai secawan, bak mai secawan, dah dia kata kopi, dah ada qaid dengan kopi, maka tidak boleh lagi dibawa teh. Barangkali kalau suami isteri boleh bergaduh,
suami balik dah penat, tolong buat kopi secawan. Isteri buat air sirap bandung lagi. Suami boleh jadi melenting, kan saya cakap air kopi. Awak ni bila masa pula sampai tak kenal kopi dengan air bandung? Kan dah jadi isu. Tapi kalau suami kata tolong bawa air, bebas. Jadi bila Rasulullah SAW kata membuat satu perkara baharu yang sesat, bermakna perkara baharu yang tidak sesat tidak timbul isu menanggung dosa tadi. Malah sebaliknya, barang siapa yang melakukan perkara baharu yang baik, maka secara logik dia akan mendapat pahala orang yang beramal dengannya. Bukan secara logik sahaja, malah disokong oleh dalil yang lain. Nanti kita akan lihat dalil yang mana Rasulullah beritahu orang yang mereka perkara baharu yang baik akan dapat pahala orang yang beramal dengannya. Kalau lihat di muka surat 12, dia ada relevan dengan mafhum muwafaqah dan juga mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah, jika sesiapa mengadakan sesuatu bid'ah yang dalalah yang tidak diridai oleh Allah dan Rasulnya, dia berdosa dan dia menanggung dosa orang yang melakukannya. Mafhum mukhalafah, iaitu pemahaman sebaliknya, sesiapa yang mengadakan sesuatu bid'ah yang baik dan tidak sesat, iaitu bid'ah hasanah yang diridai oleh Allah dan Rasul, dia dapat pahala dan dapat pahala orang yang mengerjakannya. Mafhum muwafaqah disebut juga sebagai mantuk, yang ekspres. Mafhum mukhalafah yang imply, dia tak sebut tapi kita boleh faham. Contoh, saya dah pernah bagi contoh ni, saya akan bagi contoh lagi sekali. Saya buat satu pengumuman, saya kata lepas daripada salat isyak nanti, minta para jemaah yang asal kelahirannya daripada Terengganu tolong stay back, tolong tunggu dulu. Mungkinlah dapat peruntukan ke kerajaan negeri nak bagi pada anak negeri ke, jadi melalui saya kata tunggu dulu ya. Orang-orang yang asal dari Terengganu lepas solat isyak nanti jangan terus balik ya, tunggu dulu. Itu mafhum muwafaqah. Dah faham daripada apa yang saya sebut, sila tunggu. Mafhum mukhalafah bermaksud selain daripada orang yang asal daripada Terengganu boleh balik. Tak perlu pula seorang-seorang tanya, Ustaz kalau daripada Johor kena tunggu tak? Kita pun malah nak jawab, sebab dah ada qaid tadi. Kalau saya kata secara mutlak, saya kata selepas daripada sembahyang isyak nanti minta pada jemaah tunggu ya, jangan balik lagi. Tidak ada qaid mutlak, jadi semua tunggu. Tapi saya dah qaidkan dengan negeri tertentu, bermakna yang lain tu mafhum mukhalafahnya tak payah tunggu. Nabi dah qaidkan dengan dalalah akan menjadi dosa dan menanggung dosa orang yang beramal dengannya, maka kalau tidak dalalah, tidak menjadi dosa dan tidak menanggung dosa. Baik, ada lebih kurang beberapa minit lagi. Kalau ada soalan boleh tanyakan. Kalau tak ada, saya akan sambung dengan dalil yang seterusnya sehingga lebih kurang 5 minit lagi. Ada apa-apa soalan? Baik, saya ya. Baik. Soalan dia, kenapa Al-Imam Ibn Taymiyah sangat menekankan tentang bid'ah itu semuanya dalalah, tidak ada bid'ah yang hasanah dalam ibadah. Baik. Kitab mana tu? Di surau? Baik. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan Al-Imam Ibn Taymiyah, pertama sekali kita mengenali dulu Al-Imam Ibn Taymiyah ini satu orang ulama. Maksudnya orang alim lah, bukan orang yang jahil di dalam mazhab Hambali. Dan beliau juga merupakan anak dan cucu kepada ulama. Maksudnya datuk beliau merupakan ulama besar dalam mazhab Hambali, begitu juga ayah beliau. Jadi selepas daripada kewafatan datuk dan ayah, akhirnya beliau diberi ruang oleh para ulama yang lain untuk mengajar, berfatwa dan sebagainya. Mereka memberi galakan, maksudnya macam anak tok guru lah. Dia ni anak tok guru, masih muda lagi, tapi ayahnya dulu hebat, anaknya pun nampak ada tanda-tanda orang alim, jadi kita bagi dia ruang dan dipuji, diberi galakan oleh para ulama. Namun setelah dipuji dan diberi galakan oleh para ulama,
Selepas daripada itu, Al-Imam Ibn Taymiyah ada mengeluarkan fatwa-fatwa yang melanggar ijma' ulama'. Jadi antara fatwa-fatwa beliau yang menyebabkan sehingga beliau dipenjarakan adalah fatwa beliau mengatakan barang siapa yang sengaja bermusafir dengan niat untuk menziarah makam Rasulullah SAW, maka musafir orang itu adalah musafir maksiat. Maksudnya kalau kita, contohnya sekarang ni kita nak musafir berniaga, kita boleh semayang jamak qasar. Tapi kalau kita nak musafir dengan niat nak pergi minum arak, ada pesta arak di Langkawi, kita musafir ke sana dengan niat nak join pesta arak, kita itu namanya musafir maksiat. Itu tidak diberi kelanggaran. Kita nak solat pun tak boleh jamak qasar. Jadi standard musafir untuk ziarah makam Rasulullah SAW di sisi Al-Imam Ibn Taymiyah sama standard macam musafir untuk pergi minum arak, untuk pergi berzina. Jadi ditolak oleh para ulama' kerana mengikut para ulama' ijma' menziarah kubur itu hukumnya sunat. Jadi bermusafir untuk membuat satu perkara yang sunat, alal aqal sunat lah. Lebih-lebih lagi kalau yang diziarah itu kuburnya, makamnya orang yang sangat istimewa, iaitu Rasulullah SAW. Takkanlah ziarah kubur umat sunat, ziarah kubur Habibullah rahmatan lil alamin hukumnya haram. Jadi itu sedikit sebanyak tentang Al-Imam Ibn Taymiyah. Ulama' merakamkan lebih kurang 60 masalah yang mana Al-Imam Ibn Taymiyah melanggar kesepakatan ulama'. Tinggal lagi Al-Imam Ibn Taymiyah ini dijadikan sebagai idola, dijadikan sebagai ikon oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ketika beliau bangkit bersama dengan Saud menguasai tanah Hijaz. Ini kena baca balik sejarah peperangan pada zaman kejatuhan Khilafah Uthmaniyah. Sebelum lagi daripada kejatuhan Khilafah Uthmaniyah, Syekh Muhammad Abdul Wahhab dengan kerjasama Saud, mereka buat satu pakatan untuk menguasai tanah Hijaz. Jadi Syekh Muhammad Abdul Wahhab ini menjadikan Al-Imam Ibn Taymiyah ni sebagai rujukan dan sebagai idola. Tetapi tidak semua fatwa Al-Imam Ibn Taymiyah itu beliau pakai, tapi beliau radicalizekan lagi, beliau menjadikannya lebih ekstrim lagi. Sebagai contoh, dalam masalah tawassul ni berdoa dengan menyebut sesuatu wasilah. Contohnya, ya Allah ya Tuhanku, dengan berkat nabimu kau perkenankanlah doa kami, atau dengan berkat amal soleh aku kau perkenankanlah doaku, dan sebagainya, namanya tawassul. Jadi Al-Imam Ibn Taymiyah ada berfatwa bahawa bertawassul itu boleh dengan orang yang masih hidup. Macam kata Nabi SAW masa itu masih hidup, kita kata dengan berkat Nabi, ini atawassalu ila Rabbi, ataupun bika atau binabi Muhammad fi hajati, aku bertawassul dengan Nabi Muhammad pada hajat aku. Itu ada Nabi ajar. Nabi pernah ajar pada satu orang yang buta untuk doa secara tawassul. Jadi Al-Imam Ibn Taymiyah kata boleh tawassul tapi dengan orang yang masih hidup. Tapi kalau orang telah meninggal dunia, seumpama setelah kewafatan Rasulullah SAW, tidak boleh lagi kita bertawassul dengan dia. Itu fatwanya Al-Imam Ibn Taymiyah, tidak boleh. Tetapi diangkat oleh orang yang mengikut Syekh Muhammad Abdul Wahhab, fatwa yang mengatakan tidak boleh menjadi syirik. Dia ada beza. Tidak boleh namanya haram. Minum arak apa hukumnya? Haram, tapi tidak syirik. Syirik itu maksudnya mensekutukan Allah, mengatakan ada Tuhan selain daripada Allah. Berzina apa hukumnya? Haram, tapi tidak syirik. Menyembah berhala haram dan syirik. Jadi dia kata doa secara tawassul itu syirik. Jadi orang yang mengkaji sejarah mendapati ini adalah antara ada elemen politik. Sebab ketika peperangan berlaku adalah berlaku peperangan sesama Islam, sesama ISIS. ISIS sekarang ni dia berperang sesama Islam. Jadi bila berperang sesama Islam, ada satu kekangan di kalangan orang yang berperang untuk membunuh, kerana bagi dia membunuh saudara se-Islam. Tetapi setelah difatwakan bahawa orang ini syirik. Kenapa syirik, Syekh? Dia sembah berhala? Tak. Dia mengatakan ada Tuhan selain pada Allah? Tak. Habis kenapa dia syirik? Sebab dia doa secara tawassul. Itu maksudnya kalau dia berdoa di tepi kubur, dia sebenarnya sembah kubur. Jadi ini tuduhan-tuduhan yang menghalalkan darah umat Islam. Kena baca sejarah dia. Sedangkan dalam masalah bid'ah, dalam bab ibadah, kita akan lihat dalam halayan-halayan buku ini nanti, Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri melakukan perkara-perkara baru dalam ibadah dengan zikirnya dan sebagainya. Dalam Majmu' Fatawa, banyak Al-Imam Ibn Taymiyah antaranya mengiktiraf
bahawa tahlil 70,000 untuk kita hadiahkan kepada si mati mengikut Al-Imam Ibn Taymiyah memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia. Jadi kadang-kadang orang yang berpegang ataupun memuji dan memuji Al-Imam Ibn Taymiyah, dia sendiri berbeza dengan Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri. Imam Ibn Taymiyah sendiri tidak menolak semua bid'ah. Itu ada beza. Sebab Al-Imam Ibn Taymiyah ni ada perbezaan tertentu dengan ulama-ulama yang lain, dan ada juga persamaan, terutama dalam bab-bab zikir, dalam bab-bab ibadah. Al-Imam Ibn Taymiyah masih mengiktiraf perkara-perkara tersebut sebagai perkara yang baik. Yang satu. Dan yang kedua, kita lihat ya, mereka selalu menggelarkan diri mereka sebagai salafi. Salafi maksudnya orang yang ikut salah. Ini jadi lajak sedikit kalau boleh sebelum pukul 9. Orang yang mengikut salah. Salah mengikut definisi ada dua. Sama ada 300 tahun pertama selepas daripada Rasulullah SAW itu dinamakan salaf, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan qil ada yang mengatakan 500 tahun itu masih salah. Bukan saja 300, 500 yang tu 200 tahun ke belakang tu masih dianggap salah. Adapun Al-Imam Ibn Taymiyah tidak ada khilaf bahawa beliau bukan salah, kerana beliau hidup pada kurun yang ke-7, tahun 600 lebih hingga 700 beliau meninggal dunia. Jadi yang pelik apabila mereka mengatakan mereka mengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal memang salah, tidak ada khilaf. Imam Ahmad bin Hanbal ikut kategori 300 pun salah, itu ikut kategori 500 pasti lagi salah. Tapi apabila berbeza fatwa Imam Ibn Taymiyah dengan fatwa Imam Ahmad bin Hanbal, mereka tinggalkan fatwa Imam bin Hanbal, pegang dengan fatwa Imam Ibn Taymiyah dan menganggap itu salah. Bila berbeza pendapat Syekh Muhammad Al-Wahhab dengan pendapat Ibn Taymiyah, mereka pegang pendapat Syekh Muhammad Al-Wahhab dan tinggalkan pendapat Imam Ibn Taymiyah dan menganggap pendapat Syekh Muhammad Al-Wahhab sebagai salaf. Sedangkan Syekh Muhammad Al-Wahhab tahun 1700 lebih Masihi ataupun kurun ke-12 Hijrah, memang confirm bukan salah. Kemudian lagi, apabila ada fatwa-fatwa Syekh Nasruddin Al-Albani yang dianggap sebagai muhaddis abad ini oleh golongan Wahabi, mereka mengatakan pendapat Syekh Nasruddin Al-Albani itulah pendapat salah, dan mereka meninggalkan pula pendapat Syekh Muhammad bin Al-Wahhab. Sebab ada pendapat Syekh Nasruddin Al-Albani ni jauh lebih radikal daripada pendapat Syekh Muhammad bin Al-Wahhab sendiri. Antaranya tentang makam Rasulullah SAW di dalam masjid itu ditentang oleh beliau. Beliau kalau boleh nak keluarkan jasad Rasulullah SAW itu daripada masjid, kerana mengikut fatwa beliau tidak boleh jasad itu berada dalam masjid kerana jasad itu najis, kata dia. Sedangkan kita ikut dari segi hukum fiqh, jasad manusia tidak najis, apatah lagi kalau jasad para nabi. Kenapa jadi najis? Kalau dah bernanah. Nanah tu yang najis, bukan mayat tu yang najis. Jadi jasad para nabi tidak dimakan oleh tanah, itu sabit dalam hadis. Jadi semakin lama semakin radikal. Puncanya kenapa? Sebab mereka tidak nak, bila mereka menyuruh umat supaya kembali pada Quran dan Sunnah, yang dimaksudkan oleh mereka adalah meninggalkan ulama-ulama yang muktabar, tapi mengikut penafsiran mereka. Jadi itu yang jadi rosak agama. Sebab sedikit demi sedikit akhirnya terungkai. Kalau ikut Syekh Nasruddin Al-Albani, semuanya bid'ah. Yang bab tarawih semuanya melakukan bid'ah. Bukan sahaja kita, malah imam-imam di Saudi pun buat bid'ah, sebab buat 20 rakaat. Syekh Nasruddin Al-Albani yang meninggal pada tahun 1999, itu memang bukan salah lah, itu memang sezaman dengan kita. Masa saya belajar di Jordan, beliau masih hidup. Saya pergi ke Jordan tahun 1995, saya balik tahun 2000, beliau meninggal tahun 1999. Bila berfatwa sesiapa yang solat tarawih lebih daripada 8 rakaat, sama macam orang sengaja solat zuhur 5 rakaat. Apa hukum sengaja solat zuhur 5 rakaat? Bukan terlupa, sengaja. Hukumnya haram, bid'ah yang haram. Maka berikut fatwa beliau, siapa yang sembahyang tarawih 20 rakaat setelah melakukan bid'ah yang haram. Seluruh dunia melakukan bid'ah yang haram. Kan di Mekah daripada dulu sampai sekarang solat tarawih 20 rakaat, daripada zaman Sayyidina Umar. Jadi hati-hati. Jadi kita akan tengok nanti bila sampai masanya, sebenarnya Al-Imam Ibn Taymiyah dalam bab bid'ah tidak sebagaimana yang digambarkan oleh mereka yang mendakwa mengikut Al-Imam Ibn Taymiyah. Beliau lebih terbuka kepada perkara-perkara baru, dan malah beliau sendiri ada buat perkara-perkara baru dalam zikir yang tidak warid daripada Rasulullah SAW. Tapi beliau berzikir, dan boleh dirujuk dalam kitab beliau Majmu' Al-Fatawa. Dan yang terakhir,
Yang zaman kita ni kan kita pernah dengar nama umpama Mufti Ibn Baz umpamanya, ataupun Mufti Ibn Utsaimin misalnya. Ini tokoh-tokoh mereka yang hebat lah, dan memang orang alim juga, bukan orang jahil, ada orang yang ada ilmu. Jadi selalunya mereka menolak bid'ah hasanah dan mereka memperli, sebab kita kata asalkan benda itu baik maka dia bid'ah hasanah. Jadi dia kata dia mana boleh asalkan benda itu baik. Kalau asalkan benda itu baik mesti ada dalil, dan maksud mereka dalil yang khusus. Tetapi bila kita lihat fatwa daripada mufti-mufti mereka atau tokoh-tokoh ulama mereka, rupanya berpegang juga dengan konsep yang sama. Pernah ditanya kepada Mufti Ibn Baz tentang masalah doa khatam Al-Quran. Kan bila khatam Al-Quran tu mereka akan baca doa panjang sebenarnya khatam Al-Quran. Jadi ditanya kepada dia mana dalil daripada Quran atau Sunnah berkenaan dengan doa khatam Al-Quran. Kata dia tidak ada dalil, tapi apa salahnya benda tu baik. Jadi akhirnya tak ada beza pun dengan kita. Kita kata Maulidur Rasul tu memang tidak ada dalil khusus. Sambut macam kita sambut secara puasa setiap hari Isnin ada, tapi sambut macam kita sambut, buat ceramah, buat jamuan, buat majlis selawat, tidak ada dalil khusus. Tapi kata kita apa salahnya, benda tu baik, ceramah baik, jamu orang makan baik, berselawat baik. Kata dia tak boleh macam tu, mesti ada dalil khusus. Ibn Utsaimin dalam masalah qomat kepada bayi, azan kemudian qomat pun dia mengatakan tidak ada dalil, tapi kata dia apa salahnya, benda itu kan baik, mendengarkan kalimah-kalimah Allah di telinga bayi. Jadi konsep apa salahnya benda baru dilakukan asalkannya baik, maksudnya baik mengikut syariat lah ya, bukan baik mengikut akal kita semata-mata, bukan baik mengikut nafsu, baik mengikut syariat pun sebenarnya mereka terima juga, sedar atau tidak sedar, di dalam amalan dan fatwa-fatwa mereka. Jadi insya-Allah pada masanya bila kita sampai di hujung tajuk ni nanti, kalau Tuan Haji ada buku ni boleh rujuk nanti di hujung tajuk lah, di muka surat 237, suatu renungan macam mana Al-Imam Ibn Taymiyah fatwa beliau tentang bid'ah, dan macam mana beliau sendiri berzikir yang mana zikir itu tidak warid daripada Rasulullah SAW. Itu katakan lihat di hujung tajuk ni. Tapi secara ringkasnya sebagaimana yang saya jawab tadi, pendirian Al-Imam Ibn Taymiyah tentang bid'ah yang berkaitan dengan ibadah sebenarnya berbeza dengan yang digambarkan oleh sebahagian daripada ustaz-ustaz kita, seolah-olahnya langsung tidak ada ruang untuk berlaku bid'ah hasanah dalam bab ibadah. Wallahu alam. Kita akan tengok lagi Nabi sendiri mengiktiraf bid'ah hasanah di dalam perkara ibadah dalam kuliah kita yang akan datang hari Jumaat yang akan hadir ni insya-Allah ya, Jumaat 3 hari bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.